إنك بكتب الحبيب الله بن علي الحدث العمر بن محمد العطشي وبرس ومشايخنا وآل أسابقنا وأزواجنا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر لهم ويرحمهم إلا درجات الجنة تجاوز السيئات ويرفعنا والدينا وأحبابنا ومشايخنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وإدارتهم وإشراقاتهم وكرسيتهم وذرتهم ومغفرتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنة القبول وتمام كل سوء ومأمول صلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى أنية أن الله ينوّر قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد أدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi qayyadha lil ilm wa ahlihi ansaran ulama'a amilin wa ja'alahum mimman yahmiluna hadzal ilm wa hum al-khalaful udul yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wa sayyidul akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Pada malam ini kita akan meneruskan bacaan kitab Nasaihud Diniyah. Walaupun sempat terhenti 2 bulan 2 bulan seminggu atau minggu lepas, tapi dah postpone lagi seminggu. Sebab saya kebetulan ada jadual majlis Mi'raj di kampung sendiri di Bukit Punggol, tak dapat elak.
Alhamdulillah atas inayah Allah SWT, malam ini kita akan menyempurnakan lagi bacaan dia, yang mana pada pengajian bulan 4 yang lalu kita membincangkan tentang beberapa perkara, antaranya untuk kita ingat kembali tentang hadis Nabi SAW, minasyaqa arba'un, termasuk daripada tanda-tanda kecelakaan atau tanda-tanda seseorang akan menjadi ahli neraka ada 4 benda. Qasfatul qalbi, hati yang keras. Jumudul ain, mata yang beku, tak pernah menangis. Wal hirsu, dan tamak, mempunyai sifat tamak haloba yang melampau-lampau terhadap dunia. Kalau tamak pahala tak apa. Watulul amal, dan banyak berangan-angan. Berangan nak jadi ahli syurga, berangan nak jadi ahli ma'rifat, berangan nak jadi orang alim, tapi beramal tak ada. Angan-angan je yang banyak. Ini 4 benda kalau ada dalam diri kita, menurut Nabi SAW itu tanda-tanda kita ahli neraka. Na'udzubillah min. Saya ulang balik, hati yang keras. Maksud hati yang keras tu bukan keras hati dalam arti kata bila dengar berita orang meninggal tak menangis, bukan tu. Hati keras maksudnya dinasihatkan, tak nak dengar. Hantar ustaz nasihat pun tak nak dengar. Hantar ulama nasihat tak nak dengar. Siap hari bulan kalau Rasulullah masih hidup, Rasulullah nasihat pun tak nak dengar juga. Ini hati yang keras nama dia. Sebab hati keras ni ciri-ciri orang-orang yang sombong, na'udzubillah min dzalik, orang kibir, orang yang bongkak. Sebab kita tahu penyakit sombong ni penyakit yang paling berbahaya. Dan dosa pertama Allah dimaksiati adalah dosa kibir, dosa sombong. Macam-macam dosa wujud kan kita tahu. Tak sembahyang, tak menghadiri majlis ilmu, padahal dia belum ada ilmu lagi. Melihat benda-benda yang Allah haramkan, mengumpat dan lain-lain, banyak dosa. Tapi dosa pertama dalam sejarah dunia dicatat dimaksiati terhadap Allah adalah dosa sombong. Dan makhluk pertama yang menentang Allah adalah iblis, laknatullah alaih. Ketika mana Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan para malaikat dan seluruh yang ada dekat syurga untuk sujud kepada Nabi Adam. Ternyata fasajadu, malaikat suruh sujud, illa iblis, malaikat iblis aba wastakbar. Allah sebut dalam Quran. Iblis enggan, tak nak sujud. Wastakbar. Kenapa dia enggan, tak nak sujud? Istakbara, dia merasa dia besar, dia merasa dia hebat, dia merasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Kerana itu Allah sebut dia enggan, tak nak sujud sama Nabi Adam. Kenapa dia tak nak sujud sama Nabi Adam? Kerana dia tak takut sama Allah ke? Dia takut. Tapi kerana sifat bongkak, sifat sombong yang ada dalam diri dia, mencegah dia, menghalang dia daripada sujud sama Nabi Adam. Kenapa dia boleh bongkak? Kerana ilmu dia banyak. Kenapa dia boleh bongkak? Kerana ibadah dia banyak. Kenapa dia boleh bongkak? Kerana title dia tinggi, pangkat dia tinggi. Dalam syurga dia menjadi raja syurga sebelum Nabi Adam dicipta. Kalau dalam setengah kitab tafsir, dia di syurga terkenal dengan gelaran, macam kita kat dunia gelaran Tun, Tan Sri, Datuk Seri. Dia ada gelaran tertinggi dia, Tawusul Malaika, burung meraknya para malaikat. Maksudnya malaikat lagi dah hebat, tapi kalau iblis bukan malaikat lagi, di atas malaikat, Tawus, burung merak. Macam kita tahu burung merak bila dia kembangkan dia punya bulu-bulu dia cantik, indah, warna-warni, macam kain batik made in Terengganu punya. Betul, cantik betul. Tawusul Malaika ni gelarannya untuk iblis, laknatullah alaih. Dalam syurga partai itu tinggi. Dia jadi raja dalam syurga 40 tahun. Tidak ada sejengkal tempat yang ada di langit, melainkan dia dah pakai, dia dah guna untuk ibadah sujud sama Allah. Malaikat pun kalah, terlalu banyak. Ilmu dahsyat, ibadah hebat. Kalau kata guru saya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Faqih, a'lamul khalqi iblis, yakni min ahli syaqawah. Ada dua penghuni syurga, penghuni neraka. Orang baik, orang jahat. Kalau makhluk, golongan orang-orang ahli neraka, orang-orang jahat, yang paling bijak, yang paling alim di kalangan ahli neraka adalah iblis. Walaupun dalam neraka ada ulama, walaupun dalam neraka ada orang alim,
Walaupun orang jahil lebih banyak lagi dalam neraka tu. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah, ra'aitul jannah, aku bermimpi syurga. Imam Syafi'i satu hari mimpi syurga, dimimpikan oleh Allah syurga, dan dia bermimpi neraka. Kata dia, bila aku mimpi neraka, fara'aitu aktsara ahliha al-ulama. Yang aku lihat dalam neraka yang paling banyak menghuni dalam neraka, siapa dia? Orang-orang ada ilmu, ulama-ulama belaka yang ada dalam neraka. Kenapa? Mereka tahu tapi mereka tak beramal. Mereka tahu ini halal, mereka tahu ini haram, sapu habis. Tak kenal halal, tak kenal haram, padahal dia tahu ilmu dia. Dan ulama di sini tak semestinya bergelar kiai atau syekh atau profesor atau ustaz. Kita sendiri pun sebenarnya orang alim. Sebab dalam definition atau ta'rif di dalam kamus-kamus Arab, apakah yang dimaknai tentang al-alim, orang alim? Siapa orang alim itu? Man arafa walau mas'alatan wahidah. Orang alim itu adalah orang yang mengetahui walaupun hanya satu masalah je, satu benda je dia tahu. Contoh tuan-tuan, tahu solat? Tahu. Rukun solat ada berapa? Ada 17. Yang batalkan solat ada berapa? Tahu. Syarat-syarat solat tahu. Berarti tuan-tuan dah jadi orang alim. Orang alim bab solat. Tuan-tuan tahu cara berzakat? Tahu. 2.5% kalau dia simpan dalam bank, ataupun 2.5% perniagaan dan lain-lain. Tahu. Berarti orang alim dalam bab zakat. Kita nak sambut bulan puasa, tahu syarat-syarat puasa apa, tahu rukun puasa apa, tahu perkara yang batal puasa, tahu. Berarti orang alim dalam bab puasa. Anak-anak kita pun tahu, yang umur 16 tahun, 17 tahun kat sekolah menengah tu tahu puasa wajib, tahu minum air paip, kalau pun tak ada orang nampak membatalkan puasa. Nyatanya anak kita buat tak? Kadang-kadang bila terlampau panas, apalagi ada koko ni pula sekolah tahu, betul? Koko apa, sekolah bersukan ni, kalau kiri kanan tak ada orang, dah air, minum air paip pun jadilah. Padahal dia tahu benda tu haram. Ini model-model macam ni kata Imam Syafi'i, yang aku tengok paling banyak menghuni neraka Allah. Dalam neraka yang paling banyak ulama. Ulama tu bukan tak semestinya kiai atau ulama. Yang penting kita tahu ilmu dia, kita dah dipanggil orang alim. Adapun kalau ilmu kita banyak, boleh cakap Arab, boleh baca kitab Arab, tahu ilmu nahwu, tahu ilmu sorof, tahu ilmu fiqh, tahu ilmu hadis, tahu ilmu tafsir dan lain-lain, ini bukan dipanggil ulama, bukan dipanggil alim, tapi dipanggil allamah. Al-allamah, orang yang banyak ilmu dia. Al-alimu jiddan, sangat-sangat alim, itu dipanggil al-allamah. Kalau bahasa modennya profesor, doktor. Bahasa moden dia lebih kurang macam itulah. Okey. Jadi kata guru saya Profesor Dr. Habib Abdullah bin Fatih, a'lamul khalqi iblis. Makhluk yang paling alim, yang paling banyak ilmu, yakni dari kalangan ahli neraka adalah iblis laknatullah alaih. Sebab apa? Iblis pun hafal Quran. Iblis pun hafal Sahih Bukhari. Iblis pun hafal Sahih Muslim. Sebab kalau dia tak hafal Quran, kalau dia tak faham tafsir, dia tak faham hadis, dia tidak boleh menggelincirkan ulama-ulama. Tapi kita tahu banyak juga ulama-ulama walaupun ilmu mereka tinggi, tapi mereka tergelincir. Jadi timbullah pahaman-pahaman ajaran-ajaran sesat, tarekat-tarekat sesat dan lain-lain. Sebab tak aneh bila kita tengok ada ajaran-ajaran sesat, ada mazhab sesat, ada fatwa-fatwa sesat yang keluarkan fatwa, yang buat tarekat bukan lebay-lebay duduk kedai kopi, tapi orang yang mendalami ilmu agama sampai bergelar syekh, ustaz, ulama, tapi tetap tersesat. Kenapa tersesat? Kerana iblis duk ilhamkan dia fahaman-fahaman sesat, duk putar belitkan fahaman-fahaman hadis. Macam mana iblis boleh putarkan fahaman-fahaman hadis dalam akal ulama tersebut? Sebab iblis sendiri hafal Sahih Bukhari. Kalau iblis tak hafal Sahih Bukhari, tak hafal ayat-ayat Quran, maka dia tak boleh nak menggelincirkan para ulama-ulama. Itu bahaya. Dan ulama atau setan yang menggelincirkan ulama, sebagai ulama panggil syaitanun abyad, setan putih. Bukan jin putih. Biasa sangka ada juga nama jin putih ni, tapi bukan jin putih, setan putih. Ini yang biasanya yang mencelakakan para ulama-ulama, yang menyesatkan orang-orang ahli ibadah, yang menyebabkan kita bila kita berwudu 3 kali dah masuk dah mesti was-was. Rata tak air. Kita nak solat Allah sampai 5 kali 6 kali tak masuk takbir.
Ini setan-setan abiat, panggil setan putih, yang duk goda kita supaya was-was dalam ibadah, was-was ketika berwuduk dan lain-lain. Tak masuk-masuk. Penyebab dia apa? Penyebab dia kita diganggu syaitan abiat, setan putih. Kalau setan biasa, sebut nama Allah je dah lari lintang-lintang, terbakar dia takut. Dia sebut Allahu Akbar, terbakar setan. Tapi ini makin banyak kita sebut Allah Akbar, lagi dia suka. Allah Akbar, Allah, lagi dia suka, tak terbakar pun. Ini special case bagi setan abiat. Dia boleh menggoda, hanya mampu dia akan menggoda kepada ulama-ulama, orang alim, wali-wali, tok-tok syekh, lebay-lebay yang kat masjid, yang suka ibadah, yang suka berwuduk, dia suka. Dia suka goda. Kalau budak orang nakal, dia takkan ganggu. Ini setan kelas atas. Padahal dia anak buah iblis. Bagaimana iblis dia sendiri? Bagaimana iblisnya sendiri lebih dahsyat lagi. Allahu Akbar. Karena itu kita tahu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, ulama besar wali Allah tu, pernah di satu malam ibadah. Tengah-tengah beliau beribadah, bermunajat sama Allah, ni Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang paling alim pada zaman dia, satu dunia dia paling alim. Pernah diriwayatkan ulama Baghdad berkumpul. Tuan-tuan tahu negeri Baghdad, Iraq. Satu ketika negeri Baghdad ni menghimpun banyak ulama-ulama, sampai ilmu apa saja ada kat negeri Baghdad. Sehinggalah Allah hantar tentera-tentera daripada Tatar, anjing-anjing, membinasakan kota Baghdad. Ya, maka kita tahu Genghis Khan punya ketukan. Genghis Khan atau siapa? Membantai ribuan ulama, membakar ribuan naskah kitab ilmu agama, sehingga di Sungai Tigris yang putih jernih jadi hitam. Kenapa? Penuh dengan debu-debu, membakar kitab-kitab karya ulama-ulama. Baghdad tu dahsyat, sumber ilmu. Sampai setengah negara, mungkin Mekah, Madinah pun zaman tu lebih alim lagi orang Baghdad. Banyak betul ilmu, tapi mereka sibuk dengan ilmu. Kaji ilmu tu, macam-macam ilmu. Kitab dikarang. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar dikurangkan. Ulama sibuk mengarang kitab je. Ulama sibuk membahas ilmu saja, tapi orang-orang yang bermaksiat sama Allah, orang yang tak sembahyang, tak ada siapa duduk teguh. Kurangnya amar ma'ruf nahi munkar dilebihkan hanya kepada ilmu saja. Ilmu bagus, mengajar bagus, mengarang kitab bagus, tapi amar ma'ruf nahi munkar juga sangat bagus. Semua wajib berseiringan berjalan. Jangan sampai kita leka dengan ilmu sampai kita terlupa amar ma'ruf nahi munkar. Ini terjadi sehingga Allah hantar nak ajar kaum muslimin. Kesilapan mereka, datang tentera Tatar, basuh habis orang-orang Baghdad. Ulama-ulama Baghdad habis kena bunuh, kena sembelih. Kitab-kitab yang agung, hebat, ilmu yang luar biasa habis dibakar oleh tentera-tentera Tatar. Ini Baghdad penuh dengan ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di negeri Baghdad. Setelah beliau keluar daripada tempat beliau beruzlah, maka nama beliau pun tersohor di penjuru dunia. Ulama-ulama Baghdad 100 orang datang 100 tokoh ulama Baghdad panggil Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam sebuah dewan, diadakan muktamar. Apa tujuannya? Ulama-ulama nak test ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani hebat ke tak hebat. Sebab nama hebat. Mana-mana orang cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ulama-ulama kata, siapa Syekh Abdul Qadir Jailani ni? Hebat betul ke? Hebat sungguh ke ilmu dia ni? Sampai mana-mana pergi semua orang cerita nama dia. Ulama-ulama nak test ilmu dia, hebat sungguh atau hanya setakat indah kabar dari rupa. Akhirnya dalam majlis berkumpul 100 orang ulama, ibaratnya macam mufti-mufti lah, buat nak tauliahkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Datanglah Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ruangan. Di dalam kitab manaqib beliau Al-Lujaynudani fi dhikri nubdatin min manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dikatakan beliau masuk dalam ruangan tu, dada beliau memancarkan cahaya ilmu, dada dia memancarkan cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jarang kita jumpa. Kalau ulama-ulama yang betul-betul bertakwa, ulama yang betul-betul ilmunya hanya betul-betul mengikut Quran dan hadis, dan dia iman, takwa, betul-betul ikut Nabi Muhammad SAW, Allah munculkan cahaya itu daripada muka beliau. Dan sebagai contoh dalam sejarah, kalau tuan-tuan tengok, ada ulama bernama Musa Al-Kazim. Sayyidina Musa Al-Kazim yang menghimpun kitab-kitab hadis
yang diberi judul Musnad Musa Kazim dalam ilmu hadis. Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Musa Kazim bin Ali Ar-Ridha bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musa Kazim, ulama besar, wali Allah besar. Maka satu hari beliau ni ke mana-mana beliau akan pakai cadar. Bukan macam cadar perempuan tak, pakai toilasan. Dan beliau akan tutup dia punya hidung ataupun ditutup pakai cadar, tutup habis. Jarang sekali beliau membukakan cadar muka dia tu. Tambahan lagi, di negeri Arab padang pasir, bila kita tak pakai tutup hidung, habis semua buk masuk dalam. Betul. Jangan kata kat negeri Arab. Contoh kalau pergi kat negara Indonesia setelah negara jiran tu, mana-mana orang naik motor tu semua pakai penutup hidung. Ada gambar Mickey Mouse, ada gambar macam-macam gambar, semua ada. Tutup naik motor. Kenapa? Kalau tak tutup, habis habuk semua masuk. Sebab kat Jakarta banyak habuk. Jerebu dia dahsyat ni. Ni negeri Arab lagi pula banyak habuk je. Maka beliau pun selalu tutup muka dia. Di samping habuk, nombor 2, untuk menyembunyikan diri dia. Kenapa? Zaman tu pemerintah negara zaman tu, khalifah zaman tu membenci, memusuhi keturunan Rasulullah. Mana aja mereka dengar ada keturunan Nabi, ada habaib, ada habib, ada orang alim daripada keturunan Rasulullah SAW, mereka akan hantar tentera bunuh. Itu zaman hitam. Zaman hitam sejarah Islam. Setiap keturunan Rasulullah SAW, kalau mereka tahu ada di sana, mereka akan hantar tentera tangkap bunuh. Sangat berbahaya. Daripada Bani Umayyah punya keturunan ada Yazid bin Muawiyah yang penggal kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib tu di Karbala sana. Keturunan-keturunannya memusuhi keturunan Ali bin Abi Thalib, memusuhi keturunan Sayyidina Husain dan lain-lain. Maka beliau terpaksa tutup cadar. Tapi orang tak kenal, ini ulama ni keturunan Rasulullah, ni waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari beliau masuk di Basrah, disambut oleh 20,000 masyarakat Islam. 20,000 atau lebih. Berpuluh-puluh ribu umat Islam sambut, berdesak-desak nak cium tangan. Nyaris-nyaris mereka berbunuh-bunuhan nak sambut ulama keturunan Rasulullah ni. Nyaris-nyaris berbunuh-bunuhan. Akhirnya datang ulama besar ahli hadis, 2 orang datang. Maka 2 namanya saya terlupa, nanti kalau saya ingat saya akan ceritakan balik pada minggu depan. 2 orang ulama ahli hadis ni datang jumpa Musa Kazim. Wahai tuanku Sayyidina Imam Musa Kazim, bihaqqi qarabatika ila Rasulillah ila mahaddathana ma sami'ta min abaikal kiram. Wahai Sayyidina Musa Kazim, kami memohon, saya ni 2 orang ulama mewakili kaum muslimin berpuluh-puluh ribu yang sambut antum ni, dengan kemuliaan darah paduka yang mengalir berasal daripada Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan kerabat paduka sehingga ke Nabi SAW, berilah kami hadis musalsal, hadis yang berisnad, yang mana paduka dengar daripada ayah kepada ayah, sehingga kepada Al-Husain, sehingga kepada Ali, sehingga daripada mulut suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Musa Kazim pun buka dia punya cadar. Bila buka dia punya cadar tu tuan-tuan, cahaya keluar daripada muka yang cantik tu. Betul-betul diperhatikan oleh puluhan ribu umat Islam pada zaman tu. Sampai ada yang pengsan, ada yang teriak-teriak histeri. Dan macam mana anak kita lah. Anak-anak kita bila tengok seandainya adalah artis-artis daripada Amerika datang, oh histeri habis lah, teriak-teriak melolong. Tengok muka artis-artis. Sebab hati mereka cinta dia sama artis. Tapi orang dulu-dulu dia bukan cinta sama artis-artis, dia cinta sama ulama keturunan Rasulullah, dia cinta dia. Bila tengok muka keturunan Rasulullah, Sayyidina Musa Kazim ni teriak histeri habis. Yang pengsan-pengsan. Sebab apa? Nampak cahaya muncul daripada wajah tu, wajah keturunan Rasulullah SAW. Macam mana muka Nabi? Bayangkan, ni baru muka cicit dia ni. Dan muka Nabi SAW kita tak boleh bayangkan. Luar biasa macam mana. Kalau burung lalu pun burung nampak muka Nabi, berhenti sekejap burung. Seperti mana kalau burung dengar suara Nabi Daud baca kitab Taurat, Nabi Daud baca kitab Taurat, kalau burung tengah terbang, burung boleh berhenti sekejap nak dengar kemerduan suara Nabi Daud. Dan Nabi Muhammad wajah dia ni sallallahu alaihi wasallam, bila burung lalu ternampak wajah Nabi, berhenti sekejap nak menikmati keindahan wajah Rasulullah SAW yang bercahaya tu. Ini cicit dia Musa Kazim. Berteriaklah kaum muslimin berpuluh-puluh ribu, histeria, sehingga 2 ulama ahli hadis ni terpaksa menenteramkan kaum muslimin.
Diam, cukup, sudah. Dah tak main teriak. Penat orang ulama. Nak tenteramkan masyarakat yang sedang histeria lantaran melihat keindahan wajah cucu Rasulullah SAW, Musa Al-Kadzim, ulama ahli hadis. Akhirnya bila dah tenteram, dah settle, dah khidmat balik, suasana tu dah okey balik, beliau berkata, wahai Musa Al-Kadzim, dengan berkat kemuliaan paduka berketurunan Rasulullah, berikan kami hadis daripada Rasulullah SAW yang paduka dengar daripada ayah kepada ayah sehingga kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau mengeluarkan hadis yang masyhur, la ilaha illallah hisni, man qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Atau kama qala Rasulullah SAW, kalimah thayyibah la ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. Wa man qalaha dakhala hisni, sesiapa yang beriktikad dengan iktikad yang benar tentang la ilaha illallah, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, orang tersebut telah masuk dalam bentengku, kata Allah. Sesiapa yang telah masuk dalam bentengku, pasti dia akan aman daripada azabku, kata Allah. Ini hadis kata Musa Al-Kadzim, aku dengar dari ayahku dengar daripada Ja'far Shadiq dengar daripada Muhammad Al-Baqir dengar daripada Ali Zainal Abidin ayahnya mendengar daripada Al-Husain dengar daripada ayahnya Ali bin Abi Thalib dengar daripada mulut suci Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dengar daripada mulut malaikat Jibril dengar daripada Israfil dengar langsung daripada Allah Ta'ala. Allah berfirman seperti itu, la ilaha illallah adalah bentengku. Sesiapa membaca la ilaha illallah, dia telah masuk dalam bentengku, kata Allah. Siapa dah masuk dalam bentengku, aman daripada azab neraka Allah di dunia dan di akhirat. Ini cahaya ulama Musa Al-Kadzim. Maka daripada keturunan Rasulullah SAW juga termasuklah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yang hebat itu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bila 100 orang ulama datang masuk beliau di dalam dewan tersebut, ada 100 ulama, masing-masing dah siapkan soalan yang kau punya, yang susah-susah punya, yang mana setakat ustaz-ustaz biasa ni, setakat bawa ngaji setahun 2 tahun kat universiti luar negeri ataupun 10 tahun 20 tahun belajar kat Mekah ke Madinah, belum tentu boleh jawab punya soalan. Yang test itu bukan orang kampung, yang test ulama Baghdad, yang ilmu mereka dahsyat tu. Kita tahu ulama Baghdad jadi hebatnya ilmu mereka pada zaman tu. 100 orang ulama mempersiapkan masing-masing satu soalan yang beza-beza. 100 soalan yang kau punya, mungkin tak boleh jawab ni. Setakat ulama-ulama biasa takkan mampu jawab. Betul? Akhirnya setelah mereka siapkan soalan masing-masing, datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masuk dalam dewan. Dari dada beliau memancarkan cahaya keilmuan, cahaya ketakwaan kepada Allah, cahaya zuhud dan warak beliau terhadap Allah, cahaya yang berasal daripada moyangnya Nabi besar Muhammad SAW itu. Mancar cahaya daripada dada dia. Ulama-ulama, 100 orang ulama besar bagi Baghdad nampak cahaya itu, sahu sayhatan, mereka teriak histeria luar biasa. Padahal mereka tak kenal pun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebelum ni. Tapi kalau memang mereka tu ulama ahlullah, memang keluar cahaya itu, walaupun tak kenal. Tapi kita tak boleh tipu, cahaya kenabian itu wujud. Kalau ulama ni ahlul haq, betul-betul ulama billah, cahaya kita boleh tahu. Daripada wajah dia, daripada perawakan kita boleh tahu. Memancar cahaya. Bila cahaya sampai ke muka 100 orang ulama, mereka teriak histeria, bahkan hilang akal sekejap. Dalam kitab manaqib sebut, wa mazzaku thiyabahum, hilang akal sampai koyak-koyakkan baju. Macam orang hilang akal lah ulama ni. Dan kalau kita tengok macam mana, kita yang bukan orang ulama ni tengok Syekh Abdul Qadir punya muka, tak macam mana tak. Langsung bukan gila lagi, gila sempurna habis sampai mati gitu. Tak sanggup melihat keindahan cahaya ulama yang betul-betul billah. Akhirnya dah selesai, mereka kembali balik ingatan mereka sedar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung jawab soalan-soalan. Tok Syekh, bukan daripada kampung ni, soalan kau ni, jawapan dia ni. Engkau soalan ni, jawapan dia ni. Tanpa ulama-ulama mengajukan soalan, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahu isi hati mereka. Ini kita panggil ilmu kasyaf, tembus pandang punya, yang Allah hanya beri kepada ulama-ulama. Dalam hadis Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Takutlah kalian, kata Allah, berhati-hatilah kalian dengan firasat orang-orang ulama, orang-orang beriman. Kenapa orang yang betul-betul beriman, berilmu, beriman,
Mereka bukan melihat dengan mata kepala zahirnya je, tapi mereka melihat dengan nurullah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dipanggil kasyaf tu. Zaman sekarang jarang kita jumpa ulama kasyaf ni. Kalau zaman dulu banyak ulama-ulama kasyaf. Mungkin atuk-atuk kita mungkin ada yang kasyaf ni. Mungkin Mufti Haji Ahmad pun kasyaf, Mufti Haji Khalid pun kasyaf. Tapi ulama-ulama zaman sekarang dah susah kita jumpa yang kasyaf. Jadi tuan-tuan, satu persatu soalan ulama dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jilani tanpa diajukan soalan. Terperanjat ulama-ulama. Ini dia kehebatan ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau yang hebat sewaktu beliau sedang beruzlah, bersuluk, tengah-tengah beribadah di tengah-tengah malam, akhirnya ada cahaya terang benderang yang dikatakan dalam kitab tu memenuhi ufuk langit. Luar biasa indah cahaya, luar biasa. Akhirnya cahaya itu bersuara. Dia berkata, "Ya Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir, ana rabbuk, aku Tuhanmu Allah. Aku Tuhan kau yang cipta alam dunia ini. Faqad abahtu lakal muharramat, benda-benda yang aku haramkan, aku dah halalkan untuk kau. Nak minum arak? Silakan. Nak berzina? Silakan." Suara itu bercakap. Suara itu berasal daripada cahaya yang indah, luar biasa, kalah cahaya matahari, memenuhi ufuk sampai ke langit. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia berkata, "Ikhsa ya la'in, pergi mampus kau wahai yang terkutuk. Engkau bukan Tuhan aku. Engkau pasti iblis la'natullah alaih. Mampus kau. Jangan kau nak cuba sesat-sesatkan aku," kata Syekh Abdul Qadir. Tiba-tiba cahaya itu berubah jadi gelap gulita, pergi berangus. Dan ada suara yang berkata di situ, "Najauta bi ilmika ya Abdul Qadir. Kau dah selamat daripada tipu hela aku, daripada penyesatan aku wahai Abdul Qadir, sebab kau punya ilmu yang tinggi." Aku, kata cahaya itu, aku dah sesatkan 70 ulama hebat dunia. 70 orang ahli tarekat, aku dah sesatkan mereka jadi aliran sesat. Muncul tarekat-tarekat sesat. Sebab mereka tidak memiliki ilmu yang sehebat engkau wahai Abdul Qadir Al-Jilani. 70 ulama aku dah sesatkan, kau selamat sebab kau ada ilmu yang tinggi. Bayangkan tu. Sebab kita tahu kadang-kadang orang bila belajar ilmu-ilmu yang tak jelas ni, ilmu hakikat lah, ilmu ini macam-macam semua, oh tak apa-apa minum arak. Arak tu haram kalau memabukkan. Kalau tak mabuk tak haram. Betul. Macam-macam lah. Kita tahulah, betul lah. Kami dah dengan Tok Syekh ni, dengan Abuya ni, nanti dapat berkat macam-macam semualah. Padahal di sini dapat macam 5 macam-macam aliran-aliran sesat yang kita tengok dalam drama-drama ataupun dalam TV-TV. Betul lah. Walaupun sebenarnya banyak juga tarekat-tarekat yang benar, yang betul, tetapi di samping itu kita tahu muncullah aliran-aliran sesat. Walaupun yang mengajarkan itu orang yang kita tengok background dia orang yang berilmu, belajar di tempat-tempat yang hebat. Tapi kalau Allah nak sesatkan melalui iblis laknatullah alaih, dia boleh sesatkan dia. 70 ulama zaman Syekh ini tersesat kerana Allah tak jaga dia. Ini iblis atau setan putih, syaitan abyad. Jadi kita pun kena berhati-hati. Seperti mana bila kita tengok pada pengajian yang lepas saya bagi tahu tentang Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Kadang-kadang kita tengah sembahyang dengan khusyuk di depan Kaabah, kita merasa lazat luar biasa. Datang iblis gara-gara kita tak ada ilmu tauhid yang mantap. Kita akhirnya menyangka beranggapan Allah di hadapan kita. Berarti kita telah mempunyai akidah yang salah. Allah bertempat. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW juga, yang kata ulama-ulama, bila kita membahaskan peristiwa Isra Mi'raj, perlu perkara yang kita tekankan di samping kewajiban solat 5 waktu. Di dalam peringatan Isra Mi'raj perlu kita tekankan kepada muslimin muslimat bahawasanya Allah tidak bertempat. Sebab apabila kita membaca cerita Isra Mi'raj, Nabi SAW daripada Mekah pergi ke Madinatul Qudus atau Baitul Maqdis atau Palestin. Nabi SAW naik ke langit 1, langit kedua, ketiga sampai langit ke-7. Bila sampai langit ke-7, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Bila di Sidratul Muntaha, Jibril mengembangkan sayap, berwujud dengan wujud yang asli, nak cuba terbang melepasi tingkatan yang ke-9, tak mampu. Dia paksa juga, dia boleh terbakau. Nabi SAW naik sendiri sampai langit ke-9, tingkat ke-9. Nabi SAW dia akan lagi sampai ke arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sampai di arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW nak lepas selipar.
nak lepaskan capal beliau sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar firman Allah Taala, "Dussa bina 'alaika 'ala bisati arsyina." Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, pijak kan, injak kan, permaidani kapet yang cantik tu. Bukan kapet Masjid Semabuk yang baru ni, kapet ke arah Allah. Ini kalau kapet macam ni cantik pun, kalau kita nak pakai slipper boleh. Sayang, kalau kat sana ni kat rumah kita, dalam rumah lah. Kalau masjid kan tak boleh, haram, dosa. Kalau kat rumah kita punya cantik macam ni kapet, nak pakai slipper pun tak boleh. Fikir panjang ni, takut memotori, takut rosakkan kapet. Ini bukan kapet Masjid Semabuk, kapet arah Allah, istana keagungan Allah ni. Bukan istana Sultan Agong, bukan kapet merah yang ada dekat White House Amerika, bukan. Ini di atas arah sana. Nabi SAW nak lepaskan kapet dan nak lepaskan syapal dia sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Allah firman, Nabi Muhammad pakai slipper tu, pakai pijak atas kapet ni, kata Allah, kapet arah Allah. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, berkata, "Ya Allah, innaka amarta Musa bi khalqina alaih wa huwa fi tuwa." Ya Allah, Engkau ya Allah perintahkan Nabi Musa suruh buka slipper. Wahai Musa, buka slipper kau. Sedangkan Nabi Musa ada dekat Tuwa. Tuwa tu kat tanah negeri Arab tu, tuan-tuan, dekat padang pasir tepi Jabal Nur tu. Ketika mana Nabi Musa dapat wahyu, dia pakai slipper. Bila pakai slipper, Allah berfirman kepada Nabi Musa dalam Al-Quran, "Ya Musa, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi Tuwa." Wahai Musa, kata Allah, slipper buka. Jangan pakai slipper. Kenapa? Engkau ada dekat Wadi Muqaddas, ada dekat lembah yang aku sucikan, di negeri Tua, di kampung Tua. Buka slipper. Buka Nabi Musa. Padahal Nabi Musa ada dekat permukaan bumi, ada dekat tanah Arab je. Dia tak naik lagi 1, lagi 2 tak. Bukan lagi melepasi langit ke-7, bukan lagi melepasi Sidratul Muntaha, tapi dia bukan lagi berada ke atas arasy Allah. Dia dekat muka bumi je, sangat lebih kurang. Tapi dia pakai slipper, Allah suruh buka slipper. Tak boleh pakai slipper, adab sikit. Jaga kebersihan, jaga kesucian Wadi Muqaddas sini. Tetapi Nabi Muhammad berkata kepada Allah, "Ya Allah, Nabi Musa dekat muka bumi kau suruh buka slipper. Aku ni bukan kat muka bumi, Allah, atas langit ni, di atas arasy kau ya Allah. Tapi kau suruh aku pakai slipper di atas bisat, di atas permaidani arasy Allah. Kenapa ya Allah?" Nabi Muhammad SAW bertanya. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Dzaka kalim wa anta habib." Itu Nabi Musa. Dia hanya kalimullah, kata Allah. Memang dia Rasulullah, memang dia Nabi Allah, memang dia penghulu Bani Israel keseluruhan, tapi dia hanya kalimullah. Tapi engkau lain ya Rasulullah, ya Muhammad. Engkau ada special, engkau ada habib, engkau kekasih aku, kata Allah. Engkau bukan kalim lagi, bukan hanya setakat Rasul, bukan hanya setakat Nabi, tapi engkau adalah habib, kekasih aku. Walaisal habibu kal kalim. Tak sama, mana sama, mana nak sama, mana nak sama sang habib dengan sang kalim, tak sama. Betul, kalau kita punya kucing pun 2-3 kucing berlari, mana nak sama? Si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, betul, ila akhirih. Nah ini bandingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni habibullah, Musa kalimullah, Nabi Ibrahim khalilullah, Isa ruhullah. Walaupun pangkat mereka dahsyat, hebat, tapi mereka tak sama dengan Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad habibullah, kekasih Allah. Bila sampai ke Arasy, menginjakkan kaki beliau sallallahu alaihi wasallam di atas permaidani istana Allah, akhirnya Allah perintahkan, Allah at-tahiyyat, Nabi memberikan ucapan pengagungan kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan untukmu ya Allah yang maha agung, yang penuh keberkahan. Maka Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas engkau wahai Nabi. Allah tak panggil ya Muhammad, Allah panggil ya ayyuhan nabi, wahai sang Nabi yang hebat. Allah pun pakai, Masya Allah, pakai di dalam lafaz yang kita faham itu begitu indah. Allah memanggil Rasulullah SAW, bukan ya Muhammad. Yang panggilnya Allah yang maha agung, yang ciptakan Nabi Muhammad sendiri, panggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang indah itu, ya ayyuhan nabi. Maka Nabi SAW bila mendapat salam daripada Allah, Nabi jawab balik, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Maka Nabi SAW tak syok seorang-seorang.
Dia tak menikmati keindahan itu seorang-seorang. Dia jawab salam, salam sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahi sholihin. Nabi masih ingat lagi umat dia. Nabi masih ingat lagi saudara mara dia daripada kalangan anbiya dan mursalin. Kalangan umat dia, kalau umat itu adalah hamba Allah yang soleh. Walaupun beliau seorang-seorang dan indah untuk bertemu dengan kekasihnya yang maha agung, dia tak lupa sama orang-orang soleh. Dia ingat lagi salam sejahtera ke atas kami juga ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Oh, kalau kita jadi hamba Allah yang soleh, kita dapat bahagian yang besar daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Maka Nabi bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, aku yakin, aku tahu, aku faham engkau tiada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Allah pula bawa balas, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi, aku yakin, aku faham, aku tahu, aku bagi tahu umat dunia engkau adalah utusan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dapatlah perintah salat 5 waktu. Kita tahu waktu itu Nabi SAW melihat zat Allah dengan mata kepala beliau, seperti mana saya melihat wajah tuan-tuan sekarang ini. Saya tengok wajah tuan-tuan tengok wajah saya sekarang ni. Ni panggil penglihatan mata telanjang atau mata zahir. Nabi SAW di arasy Allah melihat zat Allah yang maha agung, maha indah itu, yang tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berarah, tapi maha agung, maha indah, yang tak mampu akal kita nak bayangkan, sebab kita adalah maha lemah. Di mana? Di arasy. Bila kita cerita Isra Mi'raj, apa penjelasan yang lanjut, kita akan beranggapan Allah duduk dekat arasy. Buktinya Nabi Muhammad naik ke langit sampai ke arasy, Nabi melihat zat Allah yang maha agung, dan Allah berkata-kata kepada Nabi Muhammad dan memberikan perintah solat. Akhirnya kita memfaham Allah ada dekat arasy. Ini tak boleh. Sebab pada pengajian yang lalu kita pun dah bahas, Allah itu tidak bertempat. Sebab Allah itu maha kaya daripada tempat. Di manakah Allah sebelum Allah cipta tempat? Di manakah kalau memang Allah ada ke arasy, Allah sedang bersemayam di atas singgasana ke arasy, di atas kursi kebesaran Allah. Di manakah Allah sebelum Allah cipta kursi, sebelum Allah cipta arasy? Kalau memang Allah bertempat. Betul tuan-tuan. Jadi memang Allah tak bertempat, sebab dia tak sama macam kita. Zat dia bukan zat sama macam kita. Zat kita zat maha lemah, zat dia zat yang maha agung. Kata dia tidak bertempat, tidak berwaktu, tidak berarah. Kita tak boleh, Allah situ, Allah kat sana. Tak boleh, dia tak boleh dituding. Sebab kalau boleh dituding, berarti Allah sama seperti kita. Sedangkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada siapa boleh sama dengan Allah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan menceritakan pula tentang apa ni, bagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menceritakan tentang sifat lalai. Sifat lalai itu adalah satu bahagian daripada sifat hati yang keras. Kadang-kadang hati kita tak keras, tapi hati kita lalai terhadap Allah, lalai terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan sifat lalai ini juga sebenarnya ada salah satu sifat yang tercela. Walaupun dia tercela, tapi dia tidaklah setingkat dengan sifat keras hati. Kalau keras hati itu tanda-tanda ahli neraka. Tapi kalau lalai itu, dia bukanlah tanda-tanda ahli neraka, tapi mungkin kalau dia masuk neraka sekejap, nanti dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.